saya mewakili kumpulan ahli-ahli Sweet Charity yang belum dapat hadir waktu ini, iaitu Rahman Sarbani dengan Ahmad Jaafar. Kehadiran dan juga tawaran yang diberikan oleh penganjur bukan pasal lumayan, pasal momen dia, yang mana kalau tak silap saya, kalau Sweet Charity awal permulaannya daripada tahun 1969 sampai 10 tahun selepas itu baru ditawarkan buat rakaman pada tahun 1978, iaitu hampir 50 tahun lah. Jadi ini bukan satu tribute, bagi dia satu perjalanan yang kita rasa kita nak kongsi dengan para peminat, juga pencinta seni, tentang Sweet Charity punya perjalanan. Kita berhenti seketika waktu sebelum COVID, yang mana saudara Rosli mempunyai sedikit mild stroke, tapi alhamdulillah saya diberitahu 90% dah okey, dan saya rasa dia masih boleh buat persembahan yang terbaik. Dan selain daripada itu, saya rasa ada macam AJ, pemain keyboard dulu dan juga penyanyi kedua, juga pernah alami sekali ada sikit jantung, dan juga Rahman Sarbani main drum. Tapi alhamdulillah saya nampak diorang dah mula main dengan band-band yang sendiri, iaitu masing-masing ada projek-projek yang tertentu. Tapi ini adalah satu projek yang agak istimewa, sebab selain daripada permintaan, saya rasa sudah sampai waktunya untuk kita tak tahu sampai bila kita akan mampu lagi, dan ahli-ahli masih mampu lagi dan boleh. Dan kadang-kadang kemampuan tu enggak, tetapi kebolehan tu tak sampai pun kadang-kadang ada jadi juga masalah. Tapi alhamdulillah saya tengok di video Rosli masih ada gigitan dia lagi, Rahman ada lagi lebih stroke dia, dan AJ masih boleh bernyanyi. Saya rasa kita nak jadikan dia satu macam benda yang agak adil kepada peminat, yang bukan walaupun kita dua orang yang daripada ahli kita yang dah kembali ke rahmatullah, itu tak boleh kita buat apa-apa lagi, itu dah sampai waktunya. Tetapi penggantinya, bukan cakap pengganti, sebagai session, dia berlaku dengan kumpulan Rolling Stone. Kalau kita tengok Charlie Watts dah mati, yang pemain bass dia tu dah tak nak main lagi, jadi dia kena. Kerana kalau saya rasa Rolling Stone tu adalah selagi Mick Jagger dengan Keith Richards tu nak buat persembahan lah. Jadi benda tu akan ada sedikit antara tunjang kumpulan Rolling Stone. Misalnya tu termasuk dengan kumpulan-kumpulan lain yang besar. Dan tak banyak lagi kumpulan-kumpulan yang dekat Malaysia ni macam kita yang masih boleh dan ada peminat yang nak menuntut. Dan itu satu benda agak benda bukan luar biasa lah, satu benda yang manis bagi saya dan rakan-rakan, sebab lagu-lagu yang kita tinggalkan tu ada legacy yang tersendiri. Kalau awak dengar rata-rata daripada album pertama sampai ke akhir, walaupun kita ada dalam 7 atau 8 buah album, tapi tiap-tiap album tu meninggalkan satu kesan atau satu cerita yang tersendiri. Waktu ketika tu, walaupun kita tidak sangat mendalam dalam cara membuat album, tidak mempunyai producer yang sangat-sangat sesuai, ataupun sound engineer yang tidak sesuai, tapi kita dah mula daripada kumpulan kampung, yang mana kumpulan kampung, kumpulan main orang keduri kahwin, lepas tu main ke majlis-majlis tari menari, dan lepas tu sedikit di hotel dan juga di klub. Dan di situ mengajar kita banyak. Dan saya rasa pengaruh, kalau rata-rata kalau awak tanya daripada era 80-an lah, semua akan tahu yang Sweet Charity mempunyai kekentalan persembahan yang tersendiri. Selalunya kita akan diberi pentas, tapi kita akan bermain cara yang terakhir. Sebab Sweet Charity mempunyai satu kekuatan yang saya rasa dia bukan juara pentas,
tetapi kekuatan untuk memegang setiap persembahan konsert. Itu satu saya rasa kelebihan lah. Kadang-kadang saya nak juga kumpulan Sweet Charity nak buat persembahan awal, tapi penganjur tak izinkan, dia kata tak boleh, Sweet Charity mesti nak last. Itu satu, saya tak tahu apalah, tapi saya rasa itulah kekuatan kita. Dan kumpulan Sweet Charity waktu ketika itu adalah kumpulan yang boleh dikatakan suka beraksi di pentas yang besar. Selain daripada nostalgia kan, sama ada untuk orang yang memang minat Sweet Charity dulu atau orang baru kan, rasanya abang rasa apa lagi yang orang boleh dapat daripada konsert ni nanti? Sebenarnya selain daripada mudah-mudahan mereka terhibur, kedua mereka boleh rasakan perjalanan lagu-lagu yang kita rakamkan tu mempunyai tema-tema yang tertentu, juga menghiburkan kenangan manis lah. Saya rasa tidak ada apa yang kita nak berikan, hanyalah satu-satu persembahan yang perjalanan kita yang kita nak kongsikan bersama. Abang, untuk konsert ni lagu-lagu hanya untuk lagu Sweet Charity sahaja? Sahaja. Abang tak akan nyanyi? Sahaja. Kalau konsert saya mungkin saya boleh pakai, tapi bila konsert charity tak akan. Itu satu benda yang falsafah saya dalam. Okey, bang, saya nak tanya. Okey, berkenaan dengan konsert ni, dia bermula daripada Johor Bahru dan seterusnya ke Sabah, ke Sarawak, Langkawi dan kemudian ke Kuala Lumpur. Betul? Kalau boleh lah. Saya sebenarnya ikut saja. Dan mudah-mudahan kita diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan juga dengan sokongan awak semua, mudah-mudahan dia akan lebih meninggalkan satu sebenarnya kalau anak generasi kamu yang dipengaruhi muzik Sweet Charity ada daripada ayah sebenarnya. Ayah atau abang kamu, pasti dia akan tahu lagu-lagu yang tertentu. Sekurang-kurangnya 10 lagu. Dan di situ yang ada tidak boleh diambil dari mereka, kerana mereka akan memberi kepada, jatuhkan kenangan itu ataupun lagu itu kepada anak-anak mereka lah. Setahu saya. Soalan saya sebenarnya berkenaan lokasi tadi tu Kenapa memilih Johor Bahru sebenarnya sebagai pembukaan konsert? Kenapa tidak di Kuala Lumpur? Dan kebiasaannya mana-mana konsert dia akan berpaksikan Kuala Lumpur dulu sebagai main. Dan kemudian apabila mendapat sambutan baru akan bergerak ke lokasi-lokasi lain. Jadi kalau boleh pihak penganjur kan yang boleh menjelaskan kenapa memilih Johor Bahru dan kemudian ni dan terakhir di Kuala Lumpur. Saya jawablah. Okey, kalau tak salah saya, Datuk, first show Datuk memang di Lakin. Tahun yang besar lah. Yang besar, yang masa yang lepaskan Ayam Putih. Saya tahun 80 81. So pada kami sebab perjalanan Sweet Charity ni bermula dari Johor. So untuk bawa memori tu balik, kita nak kenang lah jasa-jasa peminat di Singapura terutamanya dan Johor, dan memudahkan diorang untuk datang. Kalau kita start di Kuala Lumpur, nanti jauh juga nak datang kan. So untuk kenangkan balik memori tu, tempat yang mula besar tu di Johor, kami pun berbincang dan kami rasa seeloknya kita buat di Johor dulu. So at least peminat di Singapura pun boleh datang dan peminat di Johor pun boleh datang. So besar lah kan. Itulah sebabnya. Dan saya nak komen sikit lah pasal yang location ni. Alhamdulillah kita dah hampir final untuk Sarawak, dan Kuala Lumpur kita dah ada date, insyaAllah date tak salah saya 26 hari bulan 11. Dan Langkawi memandangkan ada sedikit masalah sebab CEO Lada masih belum ada, so ada sedikit kelewatan. Dan untuk Sabah kami masih menunggu daripada tim di sana kan untuk mencari tarikh yang sesuai, masih lagi lah. Tapi yang saya boleh confirm Johor dan Kuala Lumpur kita sudah ada tarikh, dan Sarawak insyaAllah by next week kita akan announce. Kalau dikatakan di Johor tu kurang mendapat sambutan, saya andaikan, adakah konsert ini masih diteruskan ke lokasi-lokasi berikutnya? Sekurang-kurangnya Johor, Sarawak dan Kuala Lumpur akan diteruskan. Dan sebab tu kita pun masa kita ambil job ni pun kita ada buat study. Agak mustahil orang tak tahu Sweet Charity. So dia bergantung pada reach audience jugalah. Sebab tu kita dah berbincang dengan Best 104 di Johor. Dan insyaAllah esok kita ada meeting dengan Suria akan jadi insyaAllah kita punya radio partners, dan juga beberapa sponsor. So buat masa ni untuk rakan media kita boleh confirm
Julai di Lakin, dan kita ke Sarawak bulan 9 insyaAllah, dan bulan 11 di Kuala Lumpur. Ada sebelum apa tanya lagi terus. Ada soalan? Cik Rizwan, Ya, saya. Datuk dia cakap konsep ni juga akan mengembalikan nostalgia Yes. peminat zaman dulu Yes. untuk masa sekarang. Dan ada tak usaha daripada pihak pengajar SPIP untuk mencari visual-visual lama yang mungkin boleh ditayangkan ketika konsert berlangsung, supaya kata orang bila kita dengar muzik dan kita lihat bersama-sama zaman-zaman tu, Ada. dia akan lebih mengukuhkan lagi nostalgia. I think kita ada bincang lah buat montage untuk memori kisah untuk Sweet Charity, dan of course Datuk ada bagi konsep dia berita gempa. So kita nak sesuaikan dengan lagu-lagu seperti Musibah, dan kita akan tarik juga lah macam vision Datuk untuk berita gempa ni, sebab tahun ni kita dapat banyak musibah pun kan, dengan gempa bumi di Turki, banjir kan. So sebagai peringatan, dan lagu-lagu Sweet Charity banyak yang bagi message kan. So itu yang kita tekankan di situ. Tapi yes, of course saya akan ambil peluang ni untuk ada bring back memories, comeback kan. Sebab pada saya lah, this is a legendary comeback. So I don't think any scene rock kita memang dah lama kan, tapi Sweet Charity ni seolah-olah pemangkin, melonjak masa tu sebelum ada band-band rock yang lain. So kita akan bawa balik memori tu, dan insya-Allah peminat-peminat yang dalam umur sekitar 60-an 70-an, so far kita dapat feedback yang sangat baik. Dan juga kita, cuma itulah saya kongsi sikit masalah ticketing ni, sebab kita ticketing everything online. Saya baru realize ada faktor umur, orang nak beli, anak-anak tak boleh nak tolong ke apa kan. So insya-Allah kita akan memudahkan cara untuk jualkan tiket ni. Saya kongsi sikit Datuk kita dah bincang dengan tourism Johor, dan kita akan buka booth di Paradigm dan Mid Valley Johor untuk memudahkan orang untuk beli cash transaksi. Sebab dia pun dia secara fizikal lah. So Mungkin Angsana pun. sana okey. Jadi kita boleh juga buka di Angsana sana. is a good hub Traffic bagus. Singaporean datang hari-hari. Sana yang kat CIQ tu. Dekat betul kat Johor. Oh, Johor lah. Very Bersila kita tanya. Saya cakap, Okey, boleh. Boleh. izinkan saya cakap sikit lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama saya Tak payah tahu ni. Kau dah tahu dah. Mana tahu dah. Dah tahu. Bukan. Nak terangkan nama sebenar. Okey. Nama sebenar saya Rosli bin Dolah, dan saya daripada kecil diambil anak angkat sebelah Mohalim. Jadi saya pakai nama stage name hingga sekarang Rosli Mohalim. Saya berumur tahun ni insya-Allah 69 tahun. Dan sedikit sejarah lah tentang saya dan Sweet Charity. Pertama kali saya teruja dengan peluang ni. Terima kasih, sebab saya personally dah 3-4 tahun tidak main stage bersama Sweet Charity. Jadi kali ni sangat teruja lah mendapat peluang ni, dan insya-Allah di peluang-peluang yang lain lah. Dan saya selepas setahun setengah ni pulih daripada mild stroke sebelah kanan, dan alhamdulillah kekuatan dah 90% lah. Dan sedikit sejarah tentang saya dan Sweet Charity. Sebenarnya Sweet Charity daripada tahun 69 sudah bermula, dan saya masih baru habis sekolah. Dan bila saya diberi peluang oleh Datuk Ramli dan arwah Ali yang datang jumpa saya, sekali lagi saya amat teruja untuk join band ni yang besar ni lah.
Dan bila saya join, selepas setahun gitu, kita dapat peluang rakaman. Dan selepas tu kita terus berjuang hingga 85 last album, Berita Gempa, last album Berita Gempa. Dan yang lain tu sejarah lah hingga ke momen ni. Okey, sekian, terima kasih. Sebenarnya Rosli dia mengambil challenge. Dia awalnya dia main gitar. Dia ada band dia sendiri nama Purple Grass. Nama band tu. Waktu kita main di kenduri kahwin, dia akan selalu datang dengan band dia. Dia akan kacau kumpulan saya. Kumpulan Sweet Charity lah. Itu perkara biasa kat Singapura. Dan selepas tu saya rasa dia minat dengan Sweet Charity kerana Sweet Charity agak nama tu dah mula besar. Dah buat persembahan di pentas besar, di panggung negara dan sebagainya. Dan bila pemain bass saya tu sakit, tak boleh teruskan, kita kena cari satu bass player, iaitu Rosli. Dia menawarkan untuk bermain bass kerana dia nak duduk dekat Sweet Charity. Lepas setahun lebih, kita dapat arwah Syed Hassan daripada kumpulan Unwanted. Dia baru habis, saya ambil dia. So kita memberi Rosli memberitahu saya, beri dia masa untuk 2-3 bulan. Kalau dia tak boleh, dia akan balik kepada main bass. Kerana A. Ali waktu tu baru keluar. A. Ali dah tak bersama kita lagi. A. Ali bersama kita dalam 3 tahun lebih, 4 tahun lebih kurang, daripada tahun 74 sampai 78. Itu jadi cerita-cerita dia nak jadikan lah. Jadi kebetulan Rosli mengambil cabaran. Dia agaknya macam mana dia praktis siang malam. Style dia dan image dia sesuai dengan apa yang saya nak. So Rosli masuk, dia main gitar, lepas tu saya asal main bass. Kebetulan Warner Brothers tengok kita mempunyai satu followers yang kuat waktu ketika itu. Di mana-mana kita akan mendapat sambutan dan mendapat tempat yang tinggi. Bayaran tak berapa besar sebenarnya waktu, pasal tempat tu kecil. Itulah permulaannya Sweet Charity sampai sekarang. Dan silih berganti sikit-sikit, itu perkara biasa. Itu, tapi yang pentingnya kita satu arah yang kita nak. Muzik yang kita nak mesti nak ada teraskan rock. Bila walaupun awak dengar lagu bulat-bulat ke, sama-sama merasa ke, lagu-lagu yang asli dan pop dan sebagainya, tetapi trust Sweet Charity dalam konsert adalah rock. Itu benda yang kita bila dilabelkan sebagai kumpulan yang mempunyai pengaruh kuning, pengaruh kuning, Mak Saleh lah kononnya kan. Tetapi tak, kita suka main muzik yang begitu kalau kita rasa sesuai dengan kita, dengan image kita. Waktu itu kita antara kumpulan 3 orang yang rambut panjang, drama, afro, dan itulah dia cerita dia. Okey, Datuk. Bila Datuk katakan tadi kan, Sweet Charity mengekalkan line up yang lama lah, seperti Rahman Sabini dan juga Ahmad Jaafar. Jadi saya nak tahu juga siapa yang main bass nanti untuk Sweet Charity. Dia dah sangat pengalaman. Dia dah pernah main dengan kita dan kumpulan setuju. Yang penting dia bukan siapa, orang tu kenal, tahu dan suka dan boleh main apa yang kita nak. Datuk tak nak announce hari ni? Nanti insyaAllah. Even pemain keyboard yang pertama, kedua, kita akan saya dah beritahu gambaran-gambaran dia, dan mereka juga boleh membuat satu macam backing vocals yang tersendiri. Jadi kalau ikut daripada Sweet Charity dulu, kita tak ada backing vocals, tak ada orang yang buat second voice dan third voice. Even Rosli pun ketika itu tak ke arah tu. Tapi sekarang bila ada dengan benda kemasukan mereka, Rosli dah boleh buat Hamni ataupun AJ dengan yang lain. Saya rasa dia akan lebih berwarna lagi lah. AJ masih lagi jadi second vocal. Dia akan nyanyi juga dan juga akan main second keyboard. Dia pun ada sikit masalah tentang tangan dia, tapi dah okey. Semua dia dah umur biasalah dia kan. Okey, Datuk, satu lagi ya. Kalau memandangkan apabila kita lihat peminat-peminat Sweet Charity ni
kebiasaannya mungkin dah berumur 35 tahun dan 40 tahun, itu adalah peminat-peminat tegak Sweet Charity lah. Biasanya apabila peminat ni melihat satu konsert ni, mereka mahukan satu bunyi sound yang asli sebenarnya, tak mahu ada new arrangement. Jadi mungkin soalan saya ni boleh dijawab oleh saudara Rosli sendiri, memandangkan peminat ni nak sound original Sweet Charity, macam mana mereka dengar tahun 70-an, 80-an, dan itulah yang mereka nak hari ini. Sound baru tu tetap ada ni. Sound baru tu dengan teknologi tetap ada. Kalau awak panggil tengok Pink Floyd, Rolling Stone atau Beatles, dia ada sound dia dulu. Tetapi dalam rakaman sekarang dah lain. Jadi awak untuk kebaikan tak ada masalah tentang benda tu. Tapi style masing-masing. Saya tengok Rahman dia tak. Dia style dia sama. Dia ada style dia hood dia sama, Rosli tone dia sama dekat dia punya finger. Tak ada masalah, macam saya begitu juga. Dan sebenarnya kita pun nak kena keluarkan satu yang fresh. Jangan old school sangat. Kita dah ada teknologi yang bagus, kita ada sound engineer yang baik, instrumen yang baik. Dulu kita bantai je dia, tak kisah, tak ada monitor dulu. Kita main kat panggung pun tak ada monitor. Time konsert dengan Ali Bakar, dulu dengan Rasaksa, kita tak kisah, kita nak main aja. Tapi sekarang dengan apa yang diadakan dekat teknologi dekat dalam zaman sekarang, kita kena manfaatkan lah. InsyaAllah sound dia, style tetap. Pasal improvisation semua band dalam dunia, dia buat konsert live, dia tetap ada new arrangement. Itu tetap. Awak tengoklah siapa punya band, new arrangement tapi tidak lari dari itu biasalah. Dia tidak boleh terlalu sampai kita ketepikan arrangement tu sampai hilang seni lagu tu sendiri, tak boleh lah. Itu kita nak kena bijak lah, InsyaAllah. Dari segi persediaan latihan, stamina, sebenarnya semua dah ada simpan dalam lah. Saya tak tanya lagi, tapi kita dah kasih list song lagu. Kita datang tahu nanti hari itu kita akan keluarkan benda tu. Pasal Sweet Charity ni ada satu magic dia tau. Bila kita come back, saya drama dengan Rosli katakan, benda tu keluar. Dia ada tu benda buat. Dan kalau kita ambil orang-orang yang additional pun, dia mesti nak extra lagi bagus. Kita nak apa yang dia ada. Misalnya dulu kita tak ada keyboard player yang ada boleh main piano dan sebagainya. Pasal Sweet Charity ketika dulu ada juga pakai 2-3 orang sessionist pakai piano. Kita tak ada kemahiran tu. Tetapi sekarang kita ada percussionist yang bagus. Dulu kita dalam rakaman kita panggil sessionist, mesti dia ni aja, tak ada orang lain. Man Botak, kat sini ada satu nama dia saya lupa. Dan kalau India tabla Maniam. Orang lain tak ada. Tapi sekarang kita tengok anak muda yang baru-baru yang berbakat hebat lah. Ada artis undangan ke tu? Tengah fikir. Maksudnya kalau katakan idea untuk membawa artis undangan tu ada, bermakna adakah setiap lokasi tu artis undangan yang sama ataupun berbeza? Mungkin kalau Kuala Lumpur lain, Johor Bahru lain, kalau Sabah lain, Sarawak lain. Kita boleh gunakan etnik mereka sebagai satu warna lah, kan? Kalau tidak sama, tak payahlah. Maksudnya lagu-lagu yang Datuk bawa pun di lokasi ni berlainan juga lah lagunya, tak lagu sama lah. Lebih kurang tak boleh, mesti lagunya tak boleh banyak berlainan. Kata kita ada 10 lagu hit song, kita akan tetap main tu. Dan 10 lagi lagu yang popular bukan di radio tetapi di pentas. Lagu Sweet Charity Saya 88 tak main lah. 88 ada main juga. tak, mesti tak ada. Itu dia satu projek dia. Itu saya tak ada. Akan dimainkan? Tak. Pasal dia itu projek dia sendiri. Jadi kalau nak saya pun nak masukkan pula kan. Tak payahlah. Itu kebetulan. Okey. Orang macam sekap jarang Okey, teruskan lagi sama lagi. Itu perjalanan hidup. Tutup apa ni? Dia ada satu hour show lah. Okay, boleh jadi 2 jam setengah. 2 jam setengah. Lagu dalam 20. Dia kadang-kadang dengan cakap, dengan lenggok. Tapi kalau awak tengok, siapa yang ada masa ada tengok konsert Malam Cerita Wajah kan, that is where the magical night happen. Kita tak tahu macam mana benda tu boleh datang, aura Malam Cerita Wajah tu dengan begitu, dan semua pemuzik-pemuzik Otai dan juga
peminat-peminat datang untuk menyaksikan konsert pada malam tu. Itu satu benda yang agak luar biasa lah. Boleh kongsikan tak harga tiket lebih kurang range daripada berapa ke berapa? Adakah setiap lokasi macam Johor, KL berlainan ke? Berbeza. Untuk di Lakin, tiket paling murah RM99 dan tiket paling mahal tak salah RM650. Tak ingat dia lah. Dia ada section lah. Ada section. Daripada biasa VIP dan MVP. So MVP ni kat sini panggil VIP lah. So kita through that, and I think di website pun dah ada layout, seating semua dah ada dan harga-harga. Dan kita pun ada create satu untuk konsep beritagempa.live domain. So senang kan, kalau tak orang nak pergi panjang, nak pergi megatix.my lah slash. So just beritagempa.live, and dia akan divertkan ke megatix punya site, dan mudah untuk orang ingat. Jadi kalau yang tadi kata plannya nak buka special booth dekat Lead Valley dengan Paradigm dekat ataupun Azana dekat Johor, would they get any special discount ke ataupun is still the same price? Still same price. Tapi kita ada bincang dengan Tourism Johor untuk bagi anak Johor diskaun. Oh, okey. So tunjuk IC lah. Dekat check out tu kena letak IC Johor, lepas tu dan ada diskaun kod lah untuk apa ni. So diskaun insya-Allah tak salah RM10 hingga 15%. Itu untuk Johor je lah. Untuk Johor. KL Sarawak? Sarawak saya kena tanya sebab saya difahamkan Malaysia ni kalau bila come to Sabah Sarawak, kita kena organizer lokal kan. So kita ada partner. So terpulang pada organizer tu untuk bagi diskaun ke tidak. Tapi I think tim Sarawak memang very solid lah. InsyaAllah rasanya ramai peminat kat sana kan. So kita tak pernah, charity tak pernah buat konsert dekat Sarawak. Tak pernah. Ini adalah kali pertama kalau jadi. Kalau di Sabah pernah pada tahun 82. Kita buat dalam 7 ke 6 tempat. Sabah. Saya masih ingat lagi. So Sarawak akan satu je lah. Satu tempat. Kita pun dalam perbincangan untuk Sarawak tu bawakan ke Sabah sekali lah kan, kalau boleh. So buat masa ni Sarawak memang insya-Allah confirm. Yang Sabah ni lah kita tengah tunggu dia orang buat Ricky dulu kan. Dia Malaysia ni satu lah. Bila kita bawa rock legend band Lisa, kita tak ada venue yang sesuai. Semuanya di KL je yang ada yang sangat sesuai kan. So di negeri-negeri tu ada limitation. So kalau kita nak buat grand wow factor tu ada challenge lah. So kita minta bantuan orang lokal, tengok diorang ni lagi mahir dalam soal lokal lah kan. So minta pandangan macam mana. Dan dia kata Sweet Charity, yes of course we will do it, tapi we need to find a good venue, and plus kita venue tu pun kena match dah dengan konsep Berita Gempa, sesuai ke tidak kan. So kita ada perbincangan macam di Sarawak sama ada kita nak jual table ataupun konsert layout lah, tapi masih terpulang pada organizer insyaAllah. Seingat saya, Perak adalah di antara punya pengikut yang tersendiri di Sweet Charity yang besar. Lepas Johor, Kuala Lumpur adalah Perak. Kita buat ada selalu kalau dia ada pesta laut dan sebagainya atau di konsert di stadium, selalu penganjur sana akan undang kita. Dan di Pening pun kita punya kekuatan yang tersendiri. Kalau dulu orang daripada Perlis, daripada Kedah, di Pening akan datang ke situ. Dan Kuantan pun di antara hotspot kita dulu. Itu antara Sweet Charity dah begitu semua. Jelajah kita tahu strength lah, tapi mungkin sekarang dia orang dah berumur. Tetapi saya syorkan lah kalau mereka, ayah mereka masih kuat lagi, bawah umur kita 5 tahun, 10 tahun, anak boleh bawa belanja tengok ayah lah. Dia akan, setiap lagu pasal saya kalau tengok, kadang naik Grab atau taksi, umur-umur yang bawah saya tu, dia akan menceritakan tentang pengalaman dia dengan apa yang dia tengok Sweet Charity kat mana. Saya kagum dengan diorang punya soalan-soalan, dan lagu-lagu masih lagi terngiang. Dia masih ingat, ada yang cakap lagu ni yang membuat saya minang isteri saya, dan macam misalnya jangan tunggu lama-lama kan. Saya ingat lagi lagu Terharu tu adalah satu lagu macam rock yang agak santai 60-an, yang agak punya riff gitar yang sedap. Saya tak tahu lagu tu, rupanya lagu tu jadi popular di sini, yang mana saya tahu almarhumah Sharifah Aini pun nyanyi lagu tu di panggung anniversary. Dan kita tahu makna tu sampai ke dia lah. Kita ingat lagi lah kalau cakap Man Kidal, Arwah Samad, Yazid, semua dia daripada dia orang duduk kat bawah tu tengok kita.
konsert kat Johor Bahru. Diorang tengok. Kalau diorang hidup lagi awak tanya, tak boleh bohong ya. Nash semua datang. Man Kidal, semua memang apa Sweet Charity punya lagu dia lebih tahu daripada saya. Left-handed tu, lagu Sweet Charity dia main lebih bagus mungkin. Sebab diorang dah ada itu benchmark tu. Tapi originality lain lah. Diorang suka, diorang minat pasal ada banyak gitar punya works kat situ. Pasal kita lebih kepada konsep di Purple sebenarnya. Sweet Charity tu sebenarnya lebih daripada kita asal daripada main kumpulan, daripada Santana. Kalau Rosli tengok kita banyak main Santana. Lepas tu bila masuknya Arwah Syed Hassan dengan Rosli, kita lebih ke Deep Purple. Kita dapat satu pemain keyboard yang bagus, yang punya purple touch, iaitu Arwah Mushroom. Itulah. Jadi kalau awak dengar dalam band kebanyakan dekat Malaysia ni tak ada style macam kita. Kita jadikan gitar tu dengan keyboard tu adalah satu benda yang dua. Lepas keyboard solo mesti nak gitar solo, keyboard solo. Macam Deep Purple, John Lord dengan Richie Blackmore. Begitulah, style dia begitu. Kumpulan rock zaman dulu dia berpandukan Sweet Charity gitu. Dia berkitabkan Sweet Charity tu pandangan Itu agak biasa adik. Biasalah kalau macam saya dulu kalau 60-an saya tak ikut muzik dia. Tapi saya suka perjuangan-perjuangan sebahagian daripada perkumpulan 60-an tu. Yang punya macam katakan Romzi, dia ada satu rock Melayu yang tersendiri. Macam Siglap 5 tu. Walaupun gitu tapi dia ada muzik moden dia tau. Kalau awak dengar dia tak macam 60-an sangat. Lepas tu kalau kita tengok Antarctics. Habis tu bila pergi ke Johor dah buka tau benda tu. Maknanya kita ada The Strangers. Bunyi dia dah lain. Rock dia dah lain. Lepas tu Defiction. Walaupun dia pop macam semenjak kita tapi dia ada satu macam style. Dia dah masuk harp semua. Itu kita tengok satu benda yang pasal Johor dengan pengaruh Johor dengan Singapura tu berdekat. Pasal diorang keluar masuk. Banyak orang daripada Johor tu masuk Singapura, kat naval base tu Singapura pun macam saya boleh masuk Johor gitu aja. Macam dulu Night Walkers. Lepas tu baru tumbuh Night Walkers. Ali tu asal dia Night Walkers daripada kumpulan dengan Mike Ibrahim, lagu-lagu Cok Pendung. Tetapi diorang more to southern, diorang macam country sikit lah. Diorang tak macam Sweet Charity lebih macam gitu lah. Okey, Tok, macam saya nak tanya macam Datuk, macam Abang Rosli. Abang Rosli, mungkin saya dapat lihat agak aktif masih dengan pertunjukan pentas. Abang Rosli pun saya tengok kadang dalam TikTok pun masih lagi main. Tapi macam mana dengan kalau dengan Rahman Sarabani dengan Mak Jaafar, mungkin kita tak tahu apa yang apabila Sweet Charity tak ada apa yang mereka buat. Rahman Sarabani ada band dia sendiri. Dia aktif ada kumpulan rasuk. Tapi dia tak rasuk. Dia kumpulan dia rasuk. Okey, jadi maksudnya mereka masih aktif. Masih. Okey, jadi untuk bersama dengan Sweet Charity ni, maksudnya kita nak kembali dengan satu band lama ni, kita nak buat performance untuk beberapa siri jelajah. Jadi ambil masa lama ke atau tak Datuk untuk practice mula ataupun diorang dah tahu, dah kenal lagu. Satu paling senang. Kalau dah tahu lagu tu, dah kenal lagu tu, dah suka dengan lagu tu, dah boleh main, tak ada masalah. The man is the drummer. Buat masa ni gitaris and saya. Kalau saya dah susah nak nyanyi, dah tak boleh. Gitaris pun kalau boleh tak ada pun akan hilang warna dia. Tapi kita akan gunakan juga session yang kita akan warnakan persembahan ni dengan sedikit akustik, sedikit piano, sedikit kedewasaan. Pasal ada lagu-lagu kita dalam album Batu tu progresif. Agak susah orang nak terima. Yang boleh orang terima lagu Batu, salah-salah jadi popular. Kena main lagu Batu walaupun dalam keadaan apa. Dan juga lagu Dunia Perlumbaan misalnya lah. Itu antara lagu-lagu yang popular dalam tu. Itu antara lagu yang left-handed mencabar diorang. Pasal Samad dengan Man, dia dengan Ian, diorang guitar orientated player. Diorang memang gitaris. Jadi diorang suka ikut. Rosli tu dia punya ikon lah. Apa yang saya tahu, apa yang diberitahu saya. Alhamdulillah lah, saya hanya agak macam teringat zaman-zaman saya datang sini, lepas tu kenal dengan kumpulan Blues Gang. Diorang adalah kumpulan yang tersendiri. Maknanya dia main blues dengan rock digabungkan, dengan blues rock and roll lah kira.
Dan itu kenangan yang indah lah bagi saya. Setakat ni selain pada cabaran yang tiketing, sebab kita nak cuba educate yang kita cuba nak dapatkan yang berusia untuk membeli tiket, cabaran lain ada tak yang orang kata setengah struggle? Ada tak? Maksud dia? Maksudnya ada tak cabaran lain sebab kita tahu yang ahli keluarga, ahli kumpulan ada yang baru baik daripada Maestro tu semua. Ada tak macam cabaran lain macam boleh main tiba-tiba down ke, tak boleh nak main, the key hilang ke? Sebab Datuk Seri kata tak perlu, Datuk kata semua dah tahu lagu tu, you will know how to play, you will know the song, so barat you dah tahu. So ada tak cabaran lain kalau in case diorang tak boleh main? Kesihatan dan semangat lah. Tapi benda ni kita tak tahu dia. Ini di tangan Allah Ta'ala. Kita hanya doa apa yang terbaik. Sama dengan saya. Saya pernah buat satu persembahan di baru-baru ni. Saya sadar saya kena buang air ya. Malam nak show, malam ni hari saya makan, saya besok 7 kali. Saya tak cakap, kalau aku nak nyanyi macam mana ni ya? Kat mana awak nak mengadu awak kan? Memang habis show saya 2 jam tau. Saya masih ingat 2 jam show tu. Tapi saya pergi doktor, saya melihat di pandangan gini-gini, saya ada cara saya makan madu apa-apa yang patut untuk balance. Malam 2 jam jalan terus. Itu antara benda ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita tak boleh lari dengan benda itu. Dan saya selalu memberitahu adik kumpulan saya atau kawan-kawan yang cakap, kalau kita buat persembahan, kita mesti nak doakan kepada semua orang. Jangan untuk diri sendiri. Untuk peminat yang datang lagi jauh, semua dia datang, pergi balik, pergi selamat. Pergi selamat, balik selamat. Datuk, soalan terakhir saya, Datuk. Make sure akhir daripada rakan-rakan kita tahu. Adakah pergabungan semula ahli kumpulan Sweet Charity ni hanya one off project ni saja ataupun selepas ini ada siri-siri lain? Cuba awak tanya dengan Wings dengan Search ada agak-agak. Wings dengan Search? Wings berpecah 2, Search pun pecah 2. Okey. Jadi saja ada Sweet Charity. Okey, tak apa. Saya sebenarnya gini. Kalau saya diberi ilham untuk membuat satu album, mungkin kalau tak 10 tapi 5 yang terbaik untuk Sweet Charity, mewarnakan Sweet Charity yang sebenar, okey bagi saya. Ada pernah orang offer, tapi cakap kalau aku boleh buat macam Cerita Wajah punya konsep tu, aku main lah, aku buat. Tapi kita kena duduk. Maknanya kalau di Purple pasti boleh jalan lagi sampai sekarang, masih hebat lagi tau. Bertukar Richie Blackmore tak ada, tetapi dia bertukar sampai dia punya the main person kat belakang tu ada, tak bertukar. Dan benda tu kalau macam bukan senang tau nak buat lagu ni. Okey, konsep Sweet Charity itu agak berlainan sikit lah. Saya nak kena duduk bincang dengan Rosli. Ada lagu-lagu yang tu mungkin kita improvisekan cara kebetulan. Saya tak boleh, benda ni tak boleh cakap tak mustahil lah untuk berlaku. Tapi dalam selepas ini tak mustahil. Saya tak mustahil. Pasal kadang-kadang benda ni, ilham ni adalah satu benda yang kurnia yang luar biasa. Misalnya semalam ni saya cerita pengalaman saya. Semalam saya ada satu persembahan kat Melaka. Saya duduk menantikan diorang nak panggil saya nyanyi. Saya buat 5 lagu lah. Saya suruh dia tu tape, ini lagu yang kita nak. Kau tape sekarang, tape. Sementara tunggu tu. Tapi kalau dia nak datang macam gitu. Tapi tak, kalau Sweet Charity memang kita nak kena carikan. Selain dari Rosli ada kita tone sendiri, saya ada Rahman kita ada driving force, bass player tak ada masalah. Kita boleh cari yang orang punya tone dan keyboard player yang sesuai. Dia mungkin sedikit modern, sikit 70s, yang cantik lah. Kongsi lah sikit Datuk, basis apa? Adakah sezaman dengan Datuk ataupun junior? Dia zaman bawah sikit daripada Rosli. Dia pengalaman, dia boleh baca, dia boleh tulis, dia pengajar. Dia seorang pensyarah. Mana boleh kasi senang-senang tu. Dia nak masuk Sweet Charity, pertama dia tengok, dia minat dan dia suka, dia boleh main apa yang saya nak. Setakat main aja semua orang boleh main. Kena datang konsert.